kita pergi ubahan songsang. Saya tak buat cikgu. Saya lupa. Alah. Betul cikgu, banyak kerja cikgu. Alah. Alright. So, ubahan songsang. Apa maksud ubahan songsang? Ubahan songsang ialah apabila satu meningkat, satu berkurang. Kalau ubahan langsung, semakin jarak you bertambah, harga semakin bertambah. Okay, harga semakin mahal. Ataupun satu buku 50 sen. 5 buku RM2.50. So itu akan bertambah. Jadi songsang dia opposite of langsung. Jadi kalau bertambah yang ni akan berkurang. Okey, mari kita lihat di sini. Okey, apakah maksud ubahan songsang? Semasa berada di atas jongkang jongkit, seorang akan lebih berat berada di bawah, lebih ringan berada di atas. So, bagi menyeimbangkan jongkang jongkit, so kat sini dia seimbang. Seorang yang lebih berat perlu duduk lebih dekat. So means atau seorang lebih ringan lebih jauh. Ya, apa maksud seimbang? Apabila dia punya ketinggian sama. Okey, bila tinggi dia sama. Okey. So, yang berat, okey, so kalau katalah sini 35 kilogram, jarak dia ialah 1.1 meter. Perhatikan raja di sebelah. Okey, ini WKG. Kalau dia berat, okey, katalah dia lebih daripada, contohnya if jika dia 35 kg, maknanya jarak dia 1.1 meter. Katalah dia lebih berat. So kalau lebih berat, contohnya macam 40 kg kan. So bila 40 kg, dia jarak dia 1.1 meter, lebih dekat atau lebih jauh dia kena duduk? Dia Lebih jauh. kat sini dia kata lebih berat duduk lebih dekat. So maknanya dia kurang lah. So maknanya kurang daripada 1.1. Means kena duduk dekat. Bila you nak stable kan, bila you nak samakan dia punya ketinggian. Kalau tak nanti yang berat akan turun. Okay. Yang berat turun, yang ringan naik. Okay, so in this case, dia kena duduk lebih dekat. Katalah kalau dia duduk, bila dia berat dia, jisim dia ialah lebih ringan, maknanya contoh 30 kg, dia mesti duduk lebih jauh. Maknanya 1.2 ke, 1.3 ke, so maksudnya ubahan songsang. Okey, berkurang atau sebaliknya. Okey, kemudian menerangkan maksud ubahan songsang. Fahami situasi berikut dan kemudian jawab soalan. Dewan sekolah mempunyai beberapa buah pintu. Okey, dewan sekolah. So katalah dewan sekolah mempunyai beberapa pintu. So kat sini ada berapa pintu? Ada 6. So let's say kalau sini pintu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 pintu. Okey, ini kalau semua buka, masa yang diambil untuk murid keluar daripada dewan. Okey, ni katalah perhimpunan. Murid nak keluar daripada dewan. Kalau pintu dia tutup, maknanya masa yang diambil akan menjadi lama. Betul? So means bilangan pintu yang dibuka. Yang ni bilangan dia sikit, rendah. So masa diambil tinggi. Berbanding kalau 6, kalau semua 6 pintu dibuka, dia akan mengambil masa yang kurang. Sebab banyak pilihan. Katalah ini untuk 500 orang murid satu sekolah. So bila masa yang diambil akan berkurang. Kalau pintu dia dibuka. Okey, perbincangan. Jika bilangan pintu dibuka semakin bertambah, adakah masa yang diambil semakin bertambah atau berkurang? Jadi, masa akan berkurang. Very good. Okay, ini adalah opposite. Okay, ini
Jika bilangan pintu semakin berkurang, adakah masa diambil semakin bertambah atau berkurang? Bertambah. Masa, yes, akan bertambah. Senang saja untuk songsang. Okey, apakah hubungan antara bilangan pintu yang dibuka dengan masa yang diambil? Ni awak punya sains kan? Semakin banyak bilangan Murid. murid. Semakin berkurang. Betul lah. Tak. Semakin banyak bilangan, saya pula ikut awak. Semakin banyak bilangan pintu dibuka. Okey. Semakin berkurang masa yang masa. Tak, yang murid tu diambil. murid tu sama. Murid tu kalau awak belajar sains dia ialah pemalar. Semakin berkurang masa yang diambil. Okey. Bilangan murid sama, constant. Itu adalah pemalar untuk sains kan. So maknanya ini adalah manipulated variable. Apa yang you all belajar tu dengan responding variable. Okay, semakin banyak bilangan pintu dibuka, semakin berkurang. Okay, hubungan ini dinamakan ubahan songsang. So, secara umumnya, pemboleh ubah Y bertambah apabila X berkurang. Atau bila Y berkurang apabila X bertambah. Kalau ubahan langsung, apabila ubah langsung, Y bertambah, X bertambah. Okay, atau bila Y berkurang apabila X berkurang. Apa itu X dan Y? Untuk rajah ni. 0 ini adalah X, ini adalah Y. Okay. Alright. Ini sama je. Sorry. Mana tadi? Okay. Ini sama je macam ubahan langsung hari tu. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil dengan laju purata. So, semakin masa bertambah, semakin laju dia berkurang. Okey. Mengambil bahagian dalam satu larian maraton. Okey, jarak dia ialah 42 kilometer. Okay, so means apa dia punya nilai tetap dia? Jarak dia sama daripada mula dan tamat. Jarak dia mesti 42 kilometer. Okay, so apabila masa dia dalam 4 jam, okay, dia habiskan larian. Chiaming ni berlari. So, kalau masa dia ialah 4 jam, dia kena lari laju ke dia lari perlahan? Mesti laju kan? So, laju dia ialah 10.5 km per jam. Maknanya 1 jam dia lari 10 km. 1 jam 10 meter. 10 km. 10 km. 10 km. Okay, faham tak? Dia kena laju. Katalah kalau dalam mengambil masa, dia ialah 42 km. Tapi dia ambil masa 8 jam. Jadi, bila masa 8 jam, jam pertama kat sini, kedua kat sini, ketiga kat sini. So, semakin, mana dia lari perlahan ke dia lari laju? Lari perlahan ke lari laju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, maknanya dia lari perlahan. Sebab dia habiskan dalam masa 8 jam. So, setiap jam, dia punya laju dia ialah 5.525 kilometer sejam. Okay. So, apabila masa diambil bertambah 2 kali ganda, perubahan laju dia bertambah ke berkurang? Berkurang 2 kali ganda. Sebab dia mengambil masa yang lama lah.
42 kilometer tu, marathon tu. Okay. So, bila masa dia ambil kurang 1.5, bila masa kurang, laju dia bertambah sebanyak 1.5 kali ganda. Okay. So, dia opposite of. Bila satu bertambah, satu berkurang. Bila satu berkurang, boleh ubah lagi satu bertambah. Okay. Alright. So, latihan kendiri. Jadual di sebelah menunjukkan hubungan bilangan bekerja dengan bilangan hari yang diperlukan untuk pasang jubin. Okay, pasang tile kat rumah. Buat renovation. Okay. Nyatakan perubahan pada bilangan hari jika bilangan pekerja didarabkan dengan 2. Okey. Bilangan hari bila dia darab 2. Okey. So means ini ialah 2 darab 2, 4. 4 darab 2. Dia didarabkan dengan 2. So means bilangan hari dia bertambah ke berkurang? Semakin pekerja bertambah. Ni, jika bilangan pekerja didarabkan dengan 2, maka bilangan hari berkurang. So, maknanya semakin, mula-mula semakin, kita tengok sini dia darab 2, ini bahagi 2, berkurang. Faham tak? So, ni berkurang. So, bilangan hari itu dia berkurang lah. Bahagilah kan. Dia bahagi. So, dia sebab dia darab. Darab tu dia opposite bahagi kan. Cuba kita tengok. 2 darab 2, 4. So, means 12 bahagi 2, 6. Okay, contohnya 4 dengan 8 ni. 4 ialah 1. So, 8 ni ialah 4 darab 2 kan. So, didarabkan dengan 2. So, daripada 6, dia akan jadi 6 bahagi 2 sama dengan 3. So, berkurang bahagi 2. Okay, sebab ini darab, dia ialah bahagi. So, untuk B, kalau pekerja tu kurang. Jadi, bilangan hari bertambah. Sebab dia berkurang. Hari ni 4 orang datang pasang tile. Kalau 4 orang pasang tile, 6 hari sudah siap. Kalau dia berkurang, 2 orang saja pasang tile. Jadi bilangan hari akan bertambah separuh. Dia ialah songsang. Okey? Okey, nombor 2. Cikgu Farid ada sejumlah wang nak beli hadiah untuk pemenang kuis matematik. Jika harga sebuah hadiah RM10, maka Cikgu Farid boleh membeli 10 buah hadiah. Nyatakan hubungan bilangan hadiah boleh dibeli jika harga sebuah hadiah bertambah 2 kali ganda. So, maknanya kalau bilangan hadiah, harga ni, okey, tengok sini, harga sebuah hadiah. Bila hadiah mahal, you boleh beli banyak ke boleh beli sikit? Jadi, bilangan hadiah berkurang. Itu saja. Okey. Berkurang 2 kali ganda. Kalau harga tu diskaun, 50% diskaun. Jadi, bilangan hadiah boleh beli lagi banyak. So, bilangan hadiah bertambah. Okey, maknanya bila harga murah, bilangan hadiah yang dibeli boleh bertambah. Yang dibeli bertambah. Cikgu Farid boleh beli banyak hadiah lah kalau ada diskaun. Okay, next. Kita pergi kepada 2 pemboleh ubah. Okay, ni sama saja. Okay, so maknanya ubahan songsang XY pemala. Graf Y melawan X ialah hyperbola macam ni. Okay, so dengan yang bermula dengan
asalan. Okay, ni tak payahlah nak risau, you all tengok saja. So, mari kita tengok kepada, okay, ni pun tak perlu buat. Kita terus kepada soalan. Okay, yang penting cara jawab. Sekejap, saya buat yang ni dulu. Okay, hai Subashini. Selamat datang. Okay, tak, sorry. Sekejap, Okay, nampak tak yang ni? Okay, nampak tak? Adakah anda nampak? Nampak. Okay, nampak apa? Soalan. Okay, soalan. Alright. Ini bila kita nak jawab soalan, okay? Alright. Tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak antara dua objek D. Okey, diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15N apabila jarak di antaranya ialah 1.2 cm. Tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. Okey. Takut tak? Okey, macam mana kita nak buat? Ikut pernyataan diberi. F berubah, mesti guna Sushi King. F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak. So, kuasa 2 jarak ialah D kuasa 2. Tapi sebab dia songsang, kita kena guna 1 per D kuasa 2. Kalau langsung dia F Sushi King D kuasa 2. Tapi kalau songsang, you kena buat 1 per. Selepas itu, ubahan kena ubah menjadi sama dengan. Sama dengan kena letak K. Alright, darab dengan 1 per D kuasa 2. Ikut saja daripada atas. Kemudian cari K sama dengan F K bahagi 1 per D kuasa 2. Okay, kemudian dia sudah beri tarikan graviti 15. So, tarikan graviti ni ialah apa? F. Okey, jarak ialah D. Okey, gantikan dia. F ialah 15 bahagi K 1 per D ialah 1.2 kuasa 2. Okey, ini sama dengan K. Macam ni, tekan calculator. Okay, mari kita lihat macam mana nak tekan calculator. Macam mana nak tekan calculator untuk itu. 15 bahagi 1. Lepas tu buat ABC kurungan 1.2 X kuasa 2 tutup kurungan. Okay, macam ni. Nampak tak? Okay, saya terus buat dapat sama dengan 21.6. So, tulis kat situ. 21.6 sama dengan K. Jadi, K ni
dia kata ungkapkan F. So, F sama dengan berapa D. Jadi, kita masukkan dekat sini. Masuk dekat sini. Jadi, F sama dengan 21.6 1 per D kuasa 2. Inilah jawapan dia. Ataupun F sama dengan 21/6 over D kuasa 2. Itu jawapan dia. Okay? Boleh tak? Masukkan je. Yang penting you kena buat cari K. Okay, next. Saya tambah lagi 1. Cikkan jap. Okey, jadual berikut menunjukkan nilai dua pemboleh ubah X dan Y. Okey, tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. So, kita ada X, kita ada Y. Tengok dekat sini berubah secara langsung. Ikut saja. Ni Y dulu kan. So, Y berubah secara langsung dengan 1 over X. Tukar dia. Y sama dengan K darab 1 per X. Kemudian K sama dengan XY. Jadi, tekan kalkulator 1 darab 6. So, X dengan Y ni ialah darab. Tengok macam ni lah kat sini dengan di sini. So, 1 darab 6 sama dengan 6. Okay. So, untuk kolom kedua, berapa dapat? Pakai je kalkulator. 1 ABC, 1 ABC 2. Macam mana nak cakap? 1 ABC, 1 ABC 2 darab 4. Okay, saya tulis macam ni. Darab 4. Tengok macam ni Okay, pakai ABC sebab first tu ialah, okay. Dapat 6. Alright, sama dengan 6 kat sini. So, ni 2 darab 3, 6. Okay, tekan ini pula. Yang mana yang senang, ini ialah 3. 3 darab 1, 3. Ini 2 ABC 1 ABC 2 darab 2. Saya dapat 5. Okay. So, sama ke tak sama? 6, 6, 6 betul. Tapi ini 5 dan 3. Jadi, maka Y tidak berubah. Tidak berubah secara songsang dengan X. Dengan X. Dia tak berubah Sebab 6, 6, 6. Tapi 5, 3. Tak boleh. Right. So, ini saya buat dulu. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, ni kuasa 2. Kuasa 2X. Y sama dengan K darab 1 per X kuasa 2. So, sekarang kalau saya nak K saja, ini bahagi kan? Pindah sini dia akan jadi X kuasa 2 Y. Sekarang, kita nak X kuasa 2 Y. 1 kuasa 2. So, means ini nak letak X kuasa 2 kat sini lah. 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. So, ini darabkan dengan ini. Contohnya, 1 darab 3.6 dapat 3.6. Sekarang ni, you cuba buat 4 darab 0.9. Dapat berapa? 4 darab 4 darab 0.9. 0.9. Dapat berapa?
3.6. 3.6. Next. Ini saya dah darab ni. 3.6. Okay. Next. 9 darab 0.4. 3.6. Okay, good. Next. 16 darab 0.225. 3.6. Okay, good. So, bila nombor dia sama, berubah ke tak berubah? Tak. Nombor dia sama lah. Bila nombor dia sama, berubah. ya sama. So, Y berubah secara songsang. Sebab kita dah buat songsang ni. Ni songsang kat sini. Secara songsang dengan X. Okey, jadi ini jawapan dia. Sebab dia nak jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Okey, so bila ya, kita letak Y berubah secara langsung dengan 1 per X kuasa 2. Itu saja. Okey, kalau kalau berubah secara langsung, dia bahagi. Tapi kalau ubah secara songsang, dia darab. Yang ni, ni. Ni. Ni ialah K. Inilah dia K. Jadi ini adalah K yang bila dia darabkan. Okay. K dia ialah X dan Y. Ini K ialah X kuasa 2 darab dengan Y. Sebab tu you guna darab terus. Okay. Boleh salin sekejap. Saya buat nombor 3. Okay, ni dia soalan dia. Pakai warna biru. Okay, ini adalah ada 3 situasi. Ni dia kata G 0.15. H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H. Maknanya G sama dengan berapa H. Jika ada 3 ni. A, B, C. Okay, kita buat A dulu. So, bila kita buat A, G berubah. Berubah masih ada guna sushi king. Bersongsang. Bila songsang ialah 1 per H. Kemudian G sama dengan K darab 1 per H. So, bila ini ialah divide. Ni divide kan. Pindah sini K sama dengan G H. Okey, G apa? H apa? So, K ni kita kena cari. G ialah 0.15. So, 0.15 you times je dengan H8. Okay, tekan calculator. Dapat berapa? Berapa dapat? Aiman berapa? Sorry cikgu, saya tak dengar tadi cikgu. Saya tak berapa berapa? dengar tadi. Okay, 0.515 darab 8. Oh, darab 8. Dapat berapa? 1.2. Okay, 1.2. Okay, good. So, bila dapat macam ni, terus salin yang ni. Terus salin yang ni. So, terus salin yang ni. So, G sama dengan 1.2 bahagi H.
Okay, sebab ini sama juga G sama dengan K per H. Okey ke tidak? Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Kot. Buat kat sini. Salah. Tak. Hello. Yes. Okay, sekarang ni cuba dulu buat yang B. Cuba dulu. Nanti tengok sama ke tidak. Tadi Subashini ada kan? Dia dah keluar cikgu. Oh, lepas tu dia nak masuk balik tak? Tak tahu. Tak tahu cikgu. Sekejap. Okay, dah. Dah buat dah. Okay, apa tadi yang saya cakap tadi? Saya nak okay. Alright. Sekarang kita nak buat B pula. So, G berubah. Okay, boleh mute dulu. G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. Okay, so sekarang ni ikut saja yang B. G berubah songsang H kuasa 2 kan. G Sushi King 1 per H kuasa 2. Kemudian G sama dengan K darab 1 per H kuasa 2. Alright. So, bila macam ni. Okay. So, bila macam ni. K sama dengan G darab H kuasa 2. Okay. Nah, so ini terus buat terus tanda lah yang ni penting sebab kita nak masuk balik. So, G tu berapa? 0.15. So, kita gantikan di sini. 0.15 darab dengan H ialah 8. 8 kuasa 2 sama dengan K. So, tekan kalkulator. Ini kena penting, kena buat dulu. So, darab berapa dapat? Saya dapat 9.6. So, bila dapat nilai, itu betul. Jadi, mana yang saya tandakan asteri tadi kat sini kan? Salin balik. G sama dengan K, boleh bahagi terus H kuasa 2. So, G sama dengan 9.6 bahagi H kuasa 2. Sebab kita gantikan nilai K ni masuk dalam sini. Maknanya kita ganti tempat dia. Letakkan dia 9.6 kat sini. Okey, yang lain biarkan dia. Okey, faham tak? Faham. Okay, next. C. Buat C pula. Ubahan senang itu je. Tapi awak kena faham macam mana nak tukarkan dia. Okay, C pula. Cuba Aiman. Mula-mula nak buat apa?
Okay. C, macam mana nak buat? Mula-mula nak buat apa? Okay, C. Mula-mula nak buat apa? G berubah. G berubah. Very good. Songsang. Songsang mana masuk dia apa? Okay, tak payah, tak payah. Yang tu kita dah skip dah. G berubah. Next, 1 per 1/3. punca kuasa 3 macam mana? 1/3. Tak boleh. 1, okay, punca kuasa 3. Punca ni maksud dia H punca kuasa 3. Ayah ni. Ni. Ini simbol dia. Okay, untuk yang ni. Jadi, H Okay. punca kuasa 3 bagi H. Okay, lepas tu yang ni tukar kepada sama dengan K. Alright. So, G maknanya kita salin balik yang di atas. Okay, so bila dah salin, ini ialah bahagi kan. So, K pindah sini, G dia darab. Dia darab dengan punca kuasa 3 H. Ni boleh tekan kalkulator nanti. Kemudian G tu berapa? 0.15. Okay, darab dengan H ialah 8. Punca kuasa 3, 8. Okay, cuba tekan kalkulator. Dapat tak jawapan? Ni cuba guna kalkulator. You letak je kalkulator tu macam tu. Kejap je ke? 0.15. Berapa? Saya dah dapat jawapan dah. Very good. Pandai. Very good. Okay, selepas itu apa kita kena buat? Lepas kita dapat nombor ni, kita buat apa? Okay, kita buat kat sini kan. Okay, ni kita kena salin balik. Salin balik. Salin saja. Okay, so ini bila K darab 1, kita boleh letak dia over punca kuasa 3 H. Jadi K ni kita mesti gantikan. Okay, maksud gantikan ialah you replace sahaja. Okay, K kat sini kan. So kita replace dengan 0.3. Jadi maka jawapan dia ialah G sama dengan 0.3 divide by cube root of H. Inilah jawapan dia. Sebab dia nak yang ni. Bila you ganti K. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay, good. Okay. Okay, jadi jadi itu saja hari ini. Awak diperlukan, sekarang ada buku teks kan? Okay, cuba buat nombor 4 dan 5. Okay, muka surat, okay, tandakan kat situ 456 lah. 456. Muka surat 24 yang saya share kat sini. Okay, nanti hari Jumaat kita